Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, Alhamdulillah, terafakkan kesyukuran pada malam ni. Allah lapangkan masa kita dapat kita sambung kitab Musalli. Mana sebelum ni kita dah bincang berkaitan dengan ancaman kepada pemerintah. Ancaman kepada pemerintah apabila tidak cakna, tidak memperdulikan tentang ibadah rakyatnya, lebih-lebih lagi solat. Itu pertemuan kita yang lepas kan. Tanggungjawab orang yang berkuasa, itu yang lepas. Wajib keraskan suruhan sembahyang, wajib mendidik kalau anak-anak. Kalau orang tu kawan-kawan, jangan kawan dengan dia. Dan kita benci dia. Seperti mana harta kita binasa, maka orang yang memerintah pekerjaan muslimin, iaitu pemerintah, dia juga ada tanggungjawab. Yang muka surat 80 tu, kerana jawatan datang dengan tanggungjawab, bukan jawatan datang dengan kemegahan semata-mata. Jawatan datang ada tanggungjawab dia. Itu tanggungjawab yang kita bincang agak panjang lebar juga pertemuan kita yang lepas. Habislah kita berkaitan dengan tanggungjawab pemerintah terhadap sembahyang rakyatnya. Yang seronok sangat jadi pemerintah. Takut-takut kena soal nanti. Baik, kita masuk solat sunat. Baru-baru ni di tempat lain berkaitan dengan solat sunat ni agak dekat dengan kitab ni, kitab Idaman Penuntut. Saya bincang berkaitan dengan solat sunat juga, rasanya sebulan ataupun 2 bulan lepas. Jadi bila dua pengajian yang dekat-dekat berkaitan dengan solat sunat, biasanya yang kedua tu akan ada kekurangan sikit, sebab dah sebut dah apa ni, tapi tempat lain. Jadi kalau ada apa-apa soalan, boleh bertanya. Saya takut ada yang tertinggal. Sebab kalau kali pertama tu kita akan bagi all out lah dalam kitab tu. Yang ini rasanya macam semua dah baca dah apa ni. Jadi bimbang juga tak dijelaskan, sebab rasa macam dah terangkan sebelum ni. Jadi kalau ada apa-apa yang tertinggal, yang tak faham, boleh tanya terus waktu tu. Qal ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang muka surat 81 kan. Sama kan? Yang biru pun 81 kan. Kalau yang Jawi muka surat 35.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daripada bawah. 35, 7 daripada bawah. Kalau Rumi 81 kita. Kata pengarang, dan setengah daripada kesempurnaan orang yang memelihara kan atas sembahyang. Setengah daripada kesempurnaan orang yang memelihara kan atas sembahyang dan mendirikan dia. Setengah perkara yang mana perkara ni menyempurnakan sembahyang. Orang yang memelihara sembahyang, orang yang mendirikan sembahyang, maka dia mesti kena buat. Kalau sekadar orang yang sembahyang, buat sembahyang, dia tak perlu pelihara semua. Kita nak yang kita sebut sebelum ni, pertama memelihara, yang kedua mendirikan. Bukan buat sembahyang. Setakat buat sembahyang, semua boleh buat sembahyang. Maka macam mana kita nak mendirikan dan memelihara sembahyang dengan sempurna? Antaranya membaikkan, sebab sebelum ni kita dah bincang berkaitan dengan sunat-sunat dalam sembahyang. Sunat-sunat dalam sembahyang ni yang akan menyempurnakan lagi sembahyang. Itu yang dalam, ini yang luar pula. Faktor luaran, iaitu membaikkan dan memeliharakan segala sunat rawatibnya. Membaikkan dan memelihara, kena jaga istiqamah dalam sunat rawatib, segala solat sunat rawatib. Ini faktor luaran untuk pelihara sembahyang tu, sempurnakan sembahyang. Ada segala sunat rawatibnya. Rawatib ni yang mengiringi, yang duduk depan, yang duduk belakang, tu rawatib lah. Rawatib macam kalau kereta menteri tu, ada motor motor polis tu, kat depan satu, kat belakang satu kan. Tu dia panggil, tu rawatib. Mengiringi, sama di depan atau di belakang. Jadi solat sunat rawatib, solat sunat sebelum solat fardu dan selepas solat fardu. Segala sunat yang dituntut oleh syarak mengerjakan dia dahulu daripada sembahyang. Dahulu tu sebelum daripada sembahyang fardu, dan kemudiannya sembahyang fardu tadi, dan selepas daripada sembahyang fardu. Itulah dia panggil solat sunat rawatib. Kerana ada yang demikian itu tujuan. Apa tujuannya? Kerana ada yang demikian itu, segala sunat ia menampalkan kekurangan fardunya. Maksud kekurangan fardu bukan yang menyebabkan sembahyang dia tak sah, bukan. Kekurangan fardu, dia terlupa sujud sekali je, tak apalah, nanti sembahyang sunat ba'diyah, nanti dapat cover sujud tu. Itu tak boleh. Maksud menampalkan kekurangan fardu tu, kekurangan yang tidak membatalkan sembahyang. Kalau kekurangan yang membatalkan sembahyang, tak boleh cover lah. Dia kena sembahyang balik. Banyakkan sembahyang sunat. Kenapa? Sebab nak ganti sembahyang, dia tak baca Fatihah ke, dia sembahyang tak rukuk ke, tak boleh ganti. Banyak mana, beribu solat sunat sekali pun tak dapat ganti. Tak dapat ganti rukun tadi. Yang ini yang dengan maksud kekurangan fardu tu dari segi kekurangan, tapi tidak membatalkan sembahyang. Kita tengok nantilah. Maka apabila jatuh pada fardu, apabila solat fardu tu kekurangan atau cedera, sama juga kekurangan atau cedera yang tidak membatalkan sembahyang tadi. Sebab ada cedera yang membatalkan sembahyang, ada. Ni cedera yang tidak membatalkan sembahyang. Contohnya dari sebab, dia bagi satu contoh, sedikit khusyuk, atau bahasa lain tak khusyuk lah. Tak khusyuk tu kekurangan, tapi khusyuk tu sunat. Sunat pula, sunat hayah, bukan sunat abad pun, sunat hayah je. Khusyuk ni, tapi dengan tidak khusyuk, maka cederalah sembahyang tu, ataupun kuranglah sembahyang tu. Dan ketiadaan hadir hati dia tak ada dekat tempat sembahyang, hati dia tempat lain, kat supermarket, hati dia kat tempat lain, kat rumah, walaupun diri dia sedang sembahyang di masjid, hati dia kat rumah, tempat lain, ingat benda lain. Maka cedera. Tapi cedera dengan lalai, dengan ketiadaan hadir hati macam ni, tak batal sembahyang, tapi cedera, kurang lah. Lalainya daripada demikian itu, lalai lah. Lalai itu lawan daripada khusyuk. Tak khusyuk, lalai lah. Adalah segala sunat itu menyempurnakan demikian itu. Kita tambah lagi lah, demikian itu kurangnya, dan membaikkan bagi demikian cedera itu, dapat tampung kecederaan dan kekurangan sembahyang fardu tadi. Kita tambah lagi. Tadi dia bagi contoh khusyuk, tak khusyuk maka cedera.
tidak ada hadir hati. Hati dekat tempat lain, duk fikir lain. Kalau hadir hati ni boleh kita terjemah juga akal je, otak dekat tempat lain. Semayang tapi akal tempat lain. Lalai tu yalah, yang boleh jadi 3-4 tu lalai lah tu. Orang tak lalai tak ada 3-4. Okey. Kita bagi contoh yang lain lagi, yang mana dia cedera tapi tak batal sembahyang. Bergerak tak sampai 3 gerakan besar, lepas tu dia berhenti. Macam contohnya dia gerak kejap, sikit-sikit gerak, tapi tak batal. Gerak, garu belakang, duduk kejap, betulkan. Tu semua tu sama tu. Betulkan ni, betulkan kain, betulkan situ. Itu semua cedera tu, tapi tak batal. Yang batal 3 gerakan besar kan, berturut-turut. Dia buat 2 gerakan, 1 gerakan, 2 gerakan, dan tidak berturut-turut. Lepas tu dia berhenti. Buat balik, berhenti. Buat balik. Bila berhenti itu reset, jadi kosong balik. 1, 2 gerak. Kosong balik. 1, kosong balik. Gitu lah. Kerja buat gitu, betul kan? 2, kosong balik. Ayun. Senyap, kosong balik. Jadi kurang lah. Ataupun buat gerakan kecil tapi banyak. Tak batal. Daripada start semayang sampai salam buat gini, tak batal. Sebab gerakan dia kecil. Tapi itulah cacat, ataupun bukan cacat, cedera. Itu antara cedera yang tidak membatalkan. Baca wirid-wirid tu subhana rabbiyal a'la ke 2 kali. Macam 3 tak sempurna lah juga tu. Sekali. Baca kejap bunyi, kejap tak bunyi. Rabbik bunyi tu maksud dia lah, bunyi bukan bunyi kat orang, bunyi dekat telinga dia. Rabbik fili warhamni wahdini. Tu cedera tu. Bunyi kejap tak bunyi kejap. Mula-mula aja Rabbil firli warhamni wajibni. Bunyi gerak bibir aje, bunyi dah tak ada lah. Cedera gitu. Semua tapi tak batal. Semua yang tadi tu dapat cover dengan rawatib, qabliyah, ba'diyah. Cuma dia ada dua cara, 2 keadaan rawatib ni menjadi penyempurnaan solat fardu. Dua cara, dua keadaan. Yang pertama qabliyah, yang kedua ba'diyah. Qabliyah dia ada hikmah dia, iaitu dia sebagai perantara di antara dunia dan akhirat. Dunia, akhirat. Kita dah sibuk dengan dunia, ingat dalam otak kita dunia. Tiba-tiba nak sembahyang fardu. Ketika kita sembahyang fardu tu, kita akan ingat dunia juga. Mungkin rakaat keempat baru tak ingat. Baru ingat akhirat balik, baru ingat sembahyang. 3 rakaat tu baru ingat lah. Kalau kata duk sibuk kerja, duk sibuk buat kerja, tiba-tiba nak kena sembahyang, dia akan tinggalkan kerja dia akan sembahyang. Masa mula-mula sembahyang tu ingat lagi sikit-sikit, dia macam makin pudar, tapi ada lagi. Nak sempat ke tak sempat, siap rakaat pertama ni, duk fikir sebab siap kot, ada tak ada, betul makin rakaat kedua makin hilang, rakaat ketiga dah tak ada, rakaat keempat langsung tak ada dah. Jadi solat fardu bermasalah, tak sempurna, kerana dunia dan akhirat kita tak boleh, memang kita tak boleh, kita akhir zaman memang tak boleh. Kita sibuk dengan 24 jam, bukan 24 jam lah, 5 jam dunia, top nak masuk akhirat. Oi, tak boleh gitu. Dia akan masuk juga dunia tu, dia macam apa? Macam ekor tu lah, macam gema tu. Kita dah buat dunia, dia ada gema kuat. Bila nak buat akhirat, gema tu makin slow. Tapi gema tu tetap ada. Itu seumpama gitu. Jadi dengan dia solat qabliyah, semua yang berangan-berangan dia semua duduk dalam qabliyah. Solat fardu, alright, dah tak ingat dah. Tu antara hikmah dia. Kat situ yang menyebabkan kata penyempurna tadi. Macam tu juga kelang kabut masuk, lepas tu suruh takbir. Dia punya penat lagi, ada lagi, rasa lagi, maka dia tak boleh nak khusyuk kat situ. Kalau ada qabliyah, dia masuk kat qabliyah tu. Biar qabliyah tu tak khusyuk, biar qabliyah tu penat. Bila dah salam dah 2 rakaat qabliyah, salam, lepas tu tunggu kejap, waktu bertenang, qamat apa semua, bangun. Dia mudah untuk khusyuk. Mudah, dan tak akal kita tak mudah untuk pergi berjalan merayap ke mana-mana, sebab dah merayap awal-awal dah dekat qabliyah. Macam itulah, lebih kurang gitu. Jadi itu qabliyah. Ba'diyah pula menampung bacaan tadi tu lah. Ada bacaan-bacaan yang tak sempurna, yang tidak membatalkan, maka ba'diyah ni tampung balik.
Macam mana qabliyah nak tampung solat fardu sedangkan solat fardu tak buat lagi, kan? Sepatutnya biarlah solat fardu tu kurang dulu baru boleh tampung. Kalau kita nak kata qabliyah ni tampung juga, nak tampung macam mana sedangkan fardu tak buat lagi? Sebab tu fardu qabliyah tujuan dia lain, ba'diyah tujuan menampung bacaan-bacaan, perbuatan-perbuatan yang cedera, yang tapi tidak membatalkan ketika solat fardu. Jadi cantik. Jadi cantik. Sambung lagi. Itu maksud qabliyah atau rawatib ni menyempurnakan sembahyang fardu. Itu maksud dia. Dan jika tiada sunatnya, kalau tak buat yang qabliyah ba'diyah tadi, maka tinggallah sembahyang fardunya itu kurang dan cedera. Yang mana dah cedera lah. Kalau solat fardu dia tak cedera, dia tak buat qabliyah ba'diyah pun tetap tak cedera juga. Sebab dia solat fardu dia dah memang tak cedera, dah sempurna. Maka solat sunat qabliyah ba'diyah tak ada apa-apalah. Tapi kalaulah fardu dia ada cedera, ada kurang, habislah. Tak dapat tampung lah. Itu maksud dia. Dan jika tiada sunatnya, tambah lagi, dan jika tiada sunatnya dan fardunya, solat fardunya cedera, cedera tu tak khusyuk ke apa, cedera, maka tinggallah sembahyang fardunya itu kurang, tak sempurna lah sembahyang fardu, kurang dan cedera, dan luputlah ia daripada fadilat yang amat besar. Solat fardu ni pahala besar, jadi kurang lah. Mungkin jadi separuh pahala ke, suku ke, langsung tak ada pahala ke, rugilah. Yang dijanji bagi orang yang mengerjakan dia, janji orang yang mengerjakan sembahyang fardu kan pahala besar, tiba-tiba cacat pula ataupun cedera. Dengan cedera tu tak boleh nak tampung pula, tak ada qabliyah ba'diyah, rugi. Kalau tak ada qabliyah ba'diyah, tak cedera, okey je, kan? Dan bagi orang yang mengerjakan dia dapat darjat yang tinggi. Orang yang buat ni Allah angkat darjat. Baru kita bincang pagi tadi subuh, bukan kat sini lah. Satu darjat jauh dia 500 tahun perjalanan. Ketika Nabi SAW Isra' Mi'raj, Nabi naik daripada satu langit ke satu langit, daripada dunia ke langit dunia ke langit yang kedua, tiga, seterusnya. Maka jauh di antara langit pertama dan langit kedua, ataupun daripada bumi ni ke langit pertama 500 tahun perjalanan. Kita tak boleh bayang, sebab kita nak bayang 100 tahun pun tak berapa nak boleh. Nak bayang 100 tahun tu lama mana, boleh lah kot. Tapi 300 tahun, 200 tahun tak boleh bayang macam mana lama tu. Sebab kita tak boleh hidup sampai situ. 500 tahun lagi lah tak boleh. Perjalanan pula 500 tahun, jauh dia tu, tak boleh bayang. Senangnya maksud yang dikendaki adalah jauh, gitu, lebar. Jadi maksudnya bezanya orang yang mengerjakan ni dapat darjat yang tinggi. Darjat yang tinggi. Kalau 10 darjat berbeza dengan orang yang sembahyang seorang, tapi sembahyang berjemaah 27. Tu maksudnya 27 kali 500 tahun perjalanan. Betapa banyak, tak tahulah. Langit bumi tu 7 petala langit, baru 7 petala langit, baru 7 darjat. Dia 27 kali. Beza solat seorang dengan solat jemaah. Jadi kita nak bincang bukan pasal tu, kita nak bincang pasal orang yang buat apa ni? Buat qabliyah ba'diyah dapat darjat yang tinggi berbanding orang tak buat. Tu maksud dia. Nak beritahu tu. Jadi darjat ni apa? Tadi tu lah. Orang tak buat, pahala lah, sebab dia solat fardu. Dia solat fardu, dapat pahala lah. Orang yang buat qabliyah ba'diyah, darjat dia lagi tinggi. Lagi tinggi. Tinggi tu darjat satu darjat berapa tinggi? Di antara langit dan bumi. Perjalanan di antara langit dan bumi. Dan kita fikir banyak aja. Banyak. Dan lagi adalah segala sunat itu labanya. Laba tu untung. Orang dulu cakap laba lah, untung. Sunat tu, segala sunat, sama ada sunat dalam sembahyang ataupun sunat luar sembahyang, laba untung. Dan fardu itu modalnya. Modal sembahyang fardu tu yang rukun-rukun yang janji sah. Kan? Dia adalah modal, seumpama modal. Dan sunat-sunat dalam sembahyang, bacaan, perbuatan semua, termasuk juga luar sembahyang, iaitu qabliyah ba'diyah, tu untung dia. Dan apa faedah? Apa guna orang yang berniaga yang tiada dapat laba?
Yang tak dapat untung, apa guna berniaga? Asal berniaga nak dapat modal aja. Mana ada? Ada orang gitu. Berniaga nak dapat modal. Cara Nabi berniaga dan para sahabat berniaga, iya juga. Tapi ada sambung. Nabi berniaga, saya sebut juga pagi tadi sama juga pagi tadi. Bukan pagi tadi, semalam Masjid Salahuddin. Nabi dan para sahabat, teknik dia berniaga nak modal juga. Berniaga kerana nak dapat modal. Berniaga harga pasaran, tujuan nak dapat modal. Tapi bila dah dapat modal, dia akan jual baki lagi tu dengan harga murah, potongan 20%, 30%. Jadi lajulah habis. Habis tu rugi apa, dah dapat modal. Jadi cepatlah habis. Berbanding dengan orang yang jual dengan harga pasaran dan sampai habis barang-barang dia, lambatlah sikit habis. Ketika menurunkan harga, niat nak bantu orang miskin, orang yang tak mampu untuk beli sebab kurang 30%. Niat tu dapat pahala lagi. Dapat pahala lagi. Dan dapat cepat habis stok. Bila dapat habis stok, dapat ambil stok baru. Semua untung kat situ. Tapi kita tak. Kita jual harga tu lah. Sampaikan Allah. Sikit lagi kalau tengok, kalau ambil kedai makan ke apa kan. Kalau alah ni 2-3 sudu tu bagikan, habiskan lah. Tak boleh, tak apa. Ini boleh satu bungkus lagi. Satu bungkus lagi. Nasi lemak ke apa ke, dia boleh letak satu bungkus lagi. Kalau telur tu tengok dah ada lah, telur tu dah hancur sikit dah, bagi sekali lah, last. Orang tak akan last. Ni last, kita orang tak akhir. Tak boleh satu lagi. Tunggu satu tu. Nak laku satu, tunggu berapa minit. Nak untuk dapat akhir sekali, untuk banyak mana pun. Kalau dia bagi habis tu dengan niat sedekah dan sebagainya, dia dah boleh kemas, dah boleh buat kerja lain, boleh tidur, boleh relax lah. Itu antara lah. Jadi itu yang kita bincang semua ni. Jadi laba untung, siapa yang berniaga semata-mata nak modal, tak ada. Soalan lagi, kenapa pengarang Syekh Daud memberi contoh berniaga dengan Allah? Dengan Allah lah ni. Sebab kita semayang berniaga dengan Allah. Sebab kita memang iman kita, memang Islam kita, iman kita memang iman pedagang, iman yang berniaga dengan Allah. Iman yang berniaga dengan Allah, iman mukhlisin. Saya baru sebut juga. Sama. Dan macam mana? Benda sama. Yang tu orang lain nak, tempat lain, ni tempat lain. Tapi tu lah. Nak kena sebut sekali lagi. Iman kita, Islam, iman kita iman mukhlisin. Iman pedagang dengan Allah. Kita berniaga dengan Allah. Sembahyang sebab kita nak pahala. Sembahyang sebab kita takut dosa. Sembahyang sebab kita nak syurga. Sembahyang sebab takut neraka. Tak minum arak sebab takut kena seksa nanti ke akhirat. Niaga tu. Sembahyang duha sebab nak kaya. Baca Al-Mulk sebelum tidur sebab nak takut seksa kubur. Semua nak ganjaran, nak imbuhan. Niaga. Aku bagi kau duit, kau bagi aku barang. Istilah yang dipanggil iman macam ni, iman mukhlisin. Orang yang ikhlas. Oh gitu orang ikhlas. Ya, itulah orang ikhlas. Iaitu yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul, dia nak. Itu nama orang ikhlas. Rasul yang janji, bukan nak saja. Syurga Rasul yang janji, Allah yang janji. Dalam Quran, uiddat lil muttaqin. Disediakan bagi orang yang bertakwa. Apa wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat, disediakan bagi orang yang beramal soleh, sembahyang beramal soleh, syurga. Patut kita pun nak orang ikhlas. Tapi ikhlas yang kita faham, tak nak ganjaran, tak nak apa-apa kan? Tak. Itu ikhlas satu. Ada satu lagi, iman dia muqarrabin. Iman muqarrabin, ibadah dia bukan kerana nak kepada syurga, bukan kerana takut pada neraka, bukan kerana nak pahala dosa, tidak. Ibadah dia kerana dia hamba, malah dia redha kalau Allah masukkan dia ke dalam neraka dengan sebab dia ibadah tu. Dah lah ibadah, Allah masuk neraka juga, no problem. Boleh itu. Kita memang tak ada harapan. Kita tak kisahlah. Imam pedagang pun pedagang lah, janji mukhlisin. Jadi ya, kadang-kadang nak muqarrabin, konon-konon, InsyaAllah tak ada masalah. Alhamdulillah.
kita berserah pada Allah, qada dan qadar. Qada mulut sebut je, tapi hati tu bangka aja, duk tahan aja, tak guna kan. Itu dia tak boleh lakon muqarrabin, tak boleh jadi lakonan. Jalan perlahan, slow, pegang tongkat. Nak bagi tahu dia muqarrabinnya dia ni. Terlanggar kereta, qada dan qadar. Orang lain dengan kita tak ada masalah. Nak bayar, tak payah. Ini adalah kifarah dosa. Mungkin saya ada buat dosa-dosa dulu dalam hati, habislah duit aku dalam hati. Itu bukan muqarrabin, itu berlakon tak boleh jadi, tak akan boleh jadi, tak akan dapat muqarrabin. Ini adalah anugerah daripada Allah. Tapi mukhlisin kita semua boleh cari. Sebab tu dia kata, dan apa faedah orang yang berniaga? Kita lah berniaga dengan Allah. Yang tiada dapatlah apa? Kerana fardu itu Allah fardukan dia, dan sunat itu mendatang dirinya. Fardu tu buat apa? Buat kerana dipaksa. Macam tu lah. Fardu ni paksa. Solat 5 waktu kena paksa. Kalau tak kena paksa, maksud paksa tu wajib kan? Rasanya tak ada orang main maghrib tadi duduk rumah. Sebab apa buktinya? Sunat sembahyang duha dekat masjid, tapi tak sunat jemaah. Kalau nak buat berjemaah pun sah, cuma tidak disunatkan berjemaah. Tapi kita buat duha, ya orang yang buat kat rumah, tak buat kat masjid. Itu pun kalau buat. Kalau tak buat, memang tak buat lah. Jadi kalau kata maghrib ni bukan, sebab apa? Duha bukan kena paksa. Tak kena paksa pun duha, maka kita akan buat ikut dan kita lah kat rumah, kat mana. Sedangkan sunat di masjid duha. Kita tak buat sebab sunat. Habis kalau maghrib sunat, tak buat. Kalau buat juga pun, katalah solat maghrib sunat, buat kat rumah, itu pun kalau buat baik sangat. Tak buat, kita kena paksa. Kita paksa. Jadi sebab tu tak boleh nak belagak solat fardu, puasa Ramadan, bayar zakat fitrah, tak boleh belagak. Nak belagak pun tak jadi. Bawa resit zakat fitrah, tebal dia, bayar zakat fitrah dengan bangga ni. Tak boleh bangga. Benda wajib. Sembahyang sembahyang zuhur dengan bangganya, mana boleh bangga? Benda wajib, benda kena paksa, bangga benda. Tapi maka bab solat fardu tak tunjukkan orang, no problem, jangan sorok-sorok. Sebab kalau tunjuk pun takkan boleh jadi takabur, takkan boleh jadi bangga, takkan boleh. Sebab semua tu kena paksa. Alah, kau pun kena paksa semua. Jadi dia tak boleh bangga. Jadi solat jadi puasa Ramadan tunjukkan orang. Tunjuk tu maksud puasa Ramadan. Tak boleh nak belagak pun, tak boleh nak bangga pun. Puasa Ramadan, tunjukkan puasa Ramadan, tunjukkan solat fardu, tunjukkan zakat fitrah, tunjukkan haji yang wajib. Tapi yang sunat dia boleh jadi riak. Maka sesorok-soroknya. Sebab takut, sebab dia ada kemungkinan. Sebab tu Nabi SAW solat qabliyah ba'diyah yang kita akan bincang nanti dekat rumah. Tapi rumah Nabi dekat je, keluar tu masuklah. Betul boleh buat. Kita kalau buat itu balik rumah memang tengok buka TV, tak TV memang tak lah. Baik sembahyang kat masjid lah. Cuma sunat sorok, puasa sunat sorok, sesorok-soroknya. Puasa 6 sorok. Bukan kata tak boleh tunjuk, boleh, tapi dia terdedah dengan riak tadi, takabur. Boleh belagak. Tapi solat puasa Ramadan jangan sorok. Tak maksud sorot, bagi tahu kita puasa. Tapi bagi tahu pun buat apa? Pahal kau, aku pun puasa. Macam tu lah. Tapi solat fardu bagi tahu dengan cara apa? Macam-macam. Keluar nak pergi semayang, naik motor, panas motor kat luar, tak ada beritahu orang sebelah. Bukan nak belagak, tak boleh nak belagak pun, wajib semayang maghrib. Nak bagi tahu dakwah bil hal, dakwah dengan cara perbuatan. Nanti dia tengok dia ni hari-hari masjid, aku bila lah nak dapat hidayah. Dia teringat dia tunjuk kita pergi semayang fardu. Tapi sunat sorok-sorok. Tahajud kita semua sorok, sesorok-soroknya. Kalau tak sorok tak ada masalah, tapi terdedah dengan tidak diterima kerana ada unsur-unsur tadi, belagak. Sebab itulah untung. Untung. Sedekah sorok, sedekah. Zakat fitrah tunjuk, zakat harta tunjuk. Zakat harta tunjuk. Sebab wajib. Boleh belagak? Mana boleh belagak? Benda kena paksa. Orang kena paksa tak boleh belagak. Macam dia suruh apa kena nak tembak. Cepat semayang. Lepas semayang, kau tahu tak aku semayang? Elah, kau orang pistol dekat kepala, patut semayang. Tak boleh. Fardu tu gitu lah, nak paksa. Jadi sunat tu sorok.
Jadi dia kata kat sini, kerana fardu itu Allah fardukan, kena paksa. Dan sunat itu mendatang dirinya. Sunat tu kau sendiri kena buat, tak suruh pun, tak ada paksa pun, buat. Maka dengan buat rela hati tanpa dipaksa, itulah untung dia. Lepas tu dia suruh buat sunat. Lagi menuntut dikasih dan redanya akan dia. Sembahyang sunat tadi tu pula, kenapa sembahyang penat-penat sedangkan tak dipaksa pun? Sebab nak menuntut kasih dan redha Allah, nak rahmat Allah, nak pahala sajalah. Makam kita lah, makam kita nak pahala, nak syurga pun. Makam muqarrabin nak redha Allah. Letaklah aku di mana-mana pun ya Allah. Aku ni hamba, sekadar hamba, aku redha aku letak di mana-mana saja. Itu cakap aja tu, tak boleh sampai tahap tu. Dan sesungguhnya telah datang bahawasanya pertama-tama, kali pertama, suatu yang dihisab atasnya akan hamba itu sembahyang dalam kubur nanti. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Tu hadis tu asal. Pertama sekali disoal dalam kubur adalah sembahyang. Apabila didapatnya kurang, kalaulah solat tu kurang, kalau solat tu kurang, dikatakan tilik oleh kamu. Mudah kata, bila solat tu kurang, bila cek-cek kurang, kemudian malaikat bercakap sama-sama dia, gitulah. Macam mana? Tilik, tengok adakah baginya daripada yang sunat yang disempurnakan dia akan sembahyang. Dia ada tak buat solat sunat? Sebab bila nak tanya, yang pertama sekali tanya sembahyang. Bila sembahyang tu kurang, maka malaikat akan cari yang sunat-sunat. Kalau dia buat dalam bentuk perbualan lah, malaikat ni tanya malaikat ni, dia ada tak sunat? Jom kita cari. Cari data cari. Macam tu lah lebih kurang. Cari, jumpa dapat cover. Maknanya dia dapat cover. Itu bila dah mati. Tapi hidup tak dapat cover. Kan sebut tadi, solat sunat takkan dapat cover sembahyang. 70 solat sunat bersamaan dengan satu solat fardu. 70 solat sunat, satu solat fardu. Pada bulan Ramadan, satu solat fardu ganda 70. Solat sunat jadi fardu. Biasa dengar kan? Betul, Ramadan tu bulan ibadah. Solat sunat 70 bersamaan dengan satu fardu. Dari segi pahala lah, kita kata martabat dia. Bulan Ramadan, satu sunat sama dengan satu fardu. Habis fardu, satu fardu 70 kali ganda. Jadi apabila solat fardu dia tak buat, dia tinggal, maka malaikat akan cari 70 solat sunat untuk ganti satu solat fardu. Kalau tak mati lagi, tak boleh bagi tu. Dulu ada tinggal sembahyang, sekarang solat sunat banyak-banyak, 70 untuk ganti satu subuh. 70 tak boleh, tak jadi. Dia kena qada subuh. Lagipun qada subuh je lah dua. Sibuk nak buat 70 kali, kenapa? Cuma kalau nak buat juga, tak apa, banyakkan solat sunat. Banyakkan solat sunat supaya dapat ganti solat fardu yang dia tinggal. Tak ganti di atas dunia, berdosa dia. Tapi di akhirat ataupun dalam kubur, nanti dia akan ganti. Dia akan ambil. Tapi rugi 70 solat sunat, satu solat fardu. Dia sebenarnya yang tepat bukan 70 solat sunat, yang tepatnya 70 rakaat. Tapi lebih kurang lah 70 rakaat bersamaan dengan satu rakaat solat fardu. Itu yang tepat. Sebab kalau kata 70 solat sunat 2 rakaat, boleh ganti tak isyak? Tak boleh Mana 140 kali solat sunat, dengan maksud solat sunat tadi rakaat dia 4 rakaat kali 70 berapa ratus? Banyak, memang banyak. 70 rakaat sunat bersamaan dengan satu rakaat fardu. Tu 280 rakaat sunat baru dapat cover satu fardu di dalam kubur. Di atas dunia 1000 solat sunat pun tak boleh ganti satu rakaat solat fardu. Sebab apa? Solat fardu je lah, qada satu rakaat je settle, 2 rakaat terus selesai. Kenapa buat kerja susah gitu? Okey, dia tu rugilah orang yang banyak solat sunat, akhir sekali habis duk bayar hutang aja. Okey.
Habis. Dan adalah ratib terbahagi ia atas dua bahagi. Solat sunat rawatib ratib apa? Ratib ni dah jadi bahasa Melayu apa? Meratib. 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 Yang meratib la ilaha illallah tu lah. Meratib ya. Meratib. Teratib macam mana? Meratib lah. Dia maksud yang sama kan. Habis tu kat mana kita nak faham yang meratib lah? Meratib betul. Selain dia bunyi meratib. Yang kata mengatik tu lah. Ngatik. Kalau Kelantan ngatik lah. Ngatik. Sebenarnya meratib. Meratib. Ratib ni tu yang mengiringi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak habis-habis. Bila nak habis? La ilaha illallah. Ngatik. Itu ratib. Yang pertama rawatib muakkad. Iaitu muakkad tu sangat dituntut. Rawatib muakkad sangat dituntut. Maksud muakkad tu sangat dituntut. Rawatib tu qabliyah ba'diyah. Yang pertama 2 rakaat dahulu daripada subuh. 2 sebelum subuh. Yang kedua 2 rakaat dahulu daripada zuhur, sebelum zuhur 2 rakaat. Yang ketiga 2 rakaat kemudian daripadanya, zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Ba'diyah zuhur lah. Bermula sembahyang Jumaat demikian juga seperti zuhur. Mana solat Jumaat pun ada qabliyah dan ba'diyah pada mazhab Syafi'i. Pada mazhab Hanbali tak ada qabliyah. Qabliyah Jumaat. Qabliyah zuhur ada, qabliyah Jumaat tak ada. Tu mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i qabliyah Jumaat ada, ba'diyah Jumaat pun ada. Dia kias daripada zuhur. Terbalik. Kalau nak kata gitu boleh jika mazhab Hanbali. Sebab mazhab Hanbali mengatakan ba'diyah tu qabliyah Jumaat, rawatib Jumaat hanya ada ba'diyah. Tiba-tiba dia tak buat selepas, dia buat sebelum. Dia macam nak kata bid'ah boleh lah. Nabi buat, dia kata Nabi tak buat. Memang Nabi tak buat pun. Nabi masuk masuk naik mimbar terus. Masa bila sembahyang qabliyah Jumaat? Memang tak sembahyang, terus naik. Kemudian Nabi buat ba'diyah Jumaat. Dia buat qabliyah, tak buat ba'diyah. Tengok sekali bid'ah. Apa benda kau tukar Nabi buat ini kau tak buat? Tapi mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i tak. Mazhab Syafi'i sama. Mazhab Syafi'i kalau zuhur buat sebelum tak buat selepas pun tak ada masalah. Tak jadi bid'ah. Buat selepas tak buat sebelum pun tak jadi masalah. Maka Jumaat bersama. Tak. Tapi kalau nak kata kenapa ada orang kata bid'ah, mungkin dia belajar luar negara, mungkinlah. Kemudian dia belajar tu pula mazhab Hanbali, boleh jadi ya. Sebab tu dia kata bid'ah. Cuma walaupun gitu, mazhab Hanbali pun kita tak boleh kata semudah-mudah bid'ah itu. Tapi bolehlah, nampaklah poin dia kata bid'ah. Tapi bukan niat dia nak tukar Nabi buat. Bukan niat dia. Bukan niat dia. Tapi kalau tengok sekali, kalau nak kata bid'ah boleh ya. Tapi kita boleh bahas lagi. Tak bid'ah pun sebenarnya. Senang sangat letak bid'ah. Bukan dia niat nak tukar Nabi buat. Dia cuma lepas tu dia malah buat. Habis qabliyah dia buat sebab dia kias daripada zuhur. Zuhur ada, Jumaat ada lah. Cuma kalau tengok sekali lalu boleh lah. Tapi keras sangat kata bid'ah. Tapi bid'ah pun, kalau katalah bid'ah pun tak dosa pun. Bid'ah kan terbagi pada 5. Tak berdosa pun. Pastinya tak berdosa. Agak-agak akal kita yang sejahtera berani tak? Ataupun kita sokong tak kalau orang kata berdosa? Tak. Sebab itu pun dah sunat. Qabliyah ba'diyah Jumaat tu pun dah sunat. Jadi itulah. Kalau nak kata mungkin jadi gitu. Mazhab Hanbali tu 2 rakaat kemudian daripada maghrib, lepas maghrib. Dah berapa dah? Subuh, 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 rakaat kemudian selepas maghrib, 2 rakaat kemudian selepas daripada isyak, 10 rakaat. 10 rakaat ni dipanggil yang sangat dituntut. Nabi sangat-sangat Nabi buat seolah-olah macam wajib. Macam tu. Sebab tu dipanggil muakkad. Nabi buat seolah-olah, tak wajib, seolah-olah macam wajib. Nabi buat, tak pernah tinggal. Dan 10 rakaat ni lebih besar pahala
daripada tarawih saja nak sebut. 10 rakaat ni lebih besar pahala daripada tarawih yang kita buat 10, 11 tu kan, 11. Lebih besar. Bulan Ramadan, pada bulan Ramadan je lah. Kita kadang-kadang benda ni tak buat. Tarawih sembahyang, oh tak cerdik. Tapi tak dosa lah, tak cerdik. Sebab ini lagi besar. Solat sunat 10 ni lebih besar pahala daripada tarawih. Okay. Keduanya sunat rawatib ghairu muakkad. Iaitu ghairu muakkad ni maksudnya dituntut. Muakkad maksudnya sangat dituntut. Ghairu muakkad bukan tidak dituntut, bukan. Kalau tidak dituntut tak sunat. Ghairu muakkad ni maksudnya dituntut. Rawatib muakkad sangat dituntut. Hanya dituntut, maksudnya Nabi kadang-kadang tinggal. Okey. Sunat rawatib ghairu muakkad iaitu 12 rakaat. 2 rakaat dahulu daripada zuhur, sebelum zuhur. Dia jadi pening balik. Tadi kata 2 rakaat sebelum daripada zuhur tu yang muakkad. Maksud dia tambah lagi 2. 2 jadi 4 lah. 2 muakkad sebelum zuhur, 2 ghairu muakkad sebelum zuhur juga. Jadi itu maksud dia kata dahulu daripada zuhur sebelum zuhur. Okey. 2 rakaat kemudian daripada keduanya. 2 rakaat kemudian daripada zuhur. Ba'diyah tadi kan muakkad, tambah lagi 2. 2 tu ghairu muakkad. Okey, dah 2, 4 dah. 4 rakaat dahulu daripada asar. Sebelum asar 4 rakaat. 8. 4 rakaat. 2 pun boleh, 4 direct pun boleh. Itu kita bincang nanti. Sebab asar dia tak ada muakkad. Tak ada. Dia ada ghairu muakkad. 4. 2 rakaat dahulu daripada maghrib, sebelum maghrib. 2. 10 dah. 2 rakaat dahulu daripada isyak, sebelum isyak. 12 tambah 10 tadi. 2 ni 22. 22 rakaat ni lebih afdal daripada, lebih besar pahala daripada tarawih yang 21. Tarawih yang kita panggil 21 kan, tarawih 20 rakaat je lah. Tarawih 20 tu lebih 21 apa 23 tambah witir. Tarawih 20 berbanding dengan 22 ni jauh lebih besar pahala yang 22. Saya nak bagi tahu aulawiyat, keutamaan aja. Kita kadang-kadang buat yang, kalau dari segi pahala, kita nak cari pahala kan. Yang banyak pahala kita tak buat, yang sikit, yang kurang sikit kita buat. Jadi tak sekadar lah. Sepatutnya yang paling baik buat semua, banyak ke sikit semua buat, ataupun buat yang banyak, yang sikit tak buat. Ini buat yang sikit, yang banyak tak buat. Sebab tu saya sebut tadi tu. Okey. Maka dinamakan sunat yang muakkad dan ghairu muakkad sekaliannya rawatib dan tawabi' bagi fardu. Apa dia letak tawabi' yang rumi? Tak bagi tahu. Oh, faraid, bukan faraid ni, fardu. Siapa yang ada jawi dia boleh tengok. Fardu jawi tu dia fardu. Dalam rumi tu dia faraid. Sebenarnya sama je. Fardu dan faraid sama je. Sama je. Faraid dengan fardu. Fardu tu wajib, faraid tu wajib lah, tapi wajib-wajib. Wajib-wajib. Banyak wajib. Faraid wajib. Bagi harta. Fardu wajib. Jadi faraid ni wajib-wajib, tapi dalam kitab jawi saya fardu. Boleh je nak pakai faraid. Maka dinamakan sunat yang muakkad dan ghairu muakkad sekaliannya rawatib yang mengiringi dan tawabi' bagi fardu. Tawabi' ni ikut. Tabi' kan Nabi, betul sahabat, tabi'in. Tu lah. Sama tu. Tabi'in tu apa? Yang ikut atau yang pernah jumpa sahabat. Betul, tabi'in. Dia pernah ikut, tabi' tu ikut. Dia tawabi' yang mengikut. Jadi yang mengikut bagi fardu, ikut fardu. Yang mengiringi lah, sama lah, yang mengiringi fardu. Okay. Maka wajib disebutkan. Bila sebut-sebut maksudnya niat. Sebab saya dah sebut banyak kali lah.
Dalam kitab-kitab fiqh dia kata wajib sebut, wajib sebut, wajib sebut. Adakah wajib sebut niat ni? Maka wajib disebutkan rawatib. Maksudnya wajib disebut masa niat tadi tu. Rawatib yang ada qabliyah dan yang ada ba'dah itu disebut akan qabliyah dan ba'dah. Dan yang tiada ba'dah disebut akan qabliyah. Seperti katanya. Dan wajib, maksudnya kita kena kata usali sunat rawatib. Ialah wajib. Wajib pula, wajib sebut dekat lidah kan? Sebab dia kata wajib disebut. Bila sebut bukan kat hati, kat lidah. Bukan maksud tu. Bila sebut maksudnya lintaskan dekat hati, lentangkan dekat hati. Bahasa lain niat. Wajib niat. Tapi kenapa kata sebut? Sebab macam mana nak bagi tahu niat dekat hati kalau tak sebut? Dah sebut, saya pernah cerita banyak kali lah. Macam mana kita nak seorang ayah nak ajar anaknya sembahyang? Rukun yang fi'li senang, rukun qauli senang. Rukun fi'li jadi kau rukuk macam ni, betul kan? Betul kan? Sujud betul, kaki tangan tu senang nak ajar. Qauli senang, Fatihah betul, mim lama sikit, nun senang je ajar. Tertib nak bagi tahu. Ini dulu, ini tak boleh main wahara, tak boleh. Dia kena mula berdiri rukuk, boleh. Niat je nak ajar anak. Dan sembahyang kena niat. Saya nak ajar. Kalau sebut kat mulut, dia niat tak? Sebut kat mulut, keluar kat mulut, bukan niat. Niat dekat hati kan. Macam nak ajar anak tanpa sebut kat mulut, tak boleh. Faham? Kena tu lah, kena tu. Kenapa? Niat tak boleh sebut. Kalau sebut bukan niat. Macam mana? Nak kena pakai lafaz juga. Tu yang kata tak sunat sebut, tak sunat usali, tak sunat tu. Dia membantu hati. Nak ajar orang pun kena sebut niat tu. Kena cerita, kena keluar dekat lidah. Kena cakap last sekali. Tu niat tu mana, bukan yang kat lidah tu. Kepahaman daripada kat lidah tu dapatlah. Jadi sekarang ni kata hendaklah diniatkan. Macam mana pengarang nak bagi tahu niat yang dia kata niat tadi? Mesti ada dalam kepala dia niat. Maka hendaklah diniatkan rawatib dalam kepala dia. Macam dia nak bagi tahu kita? Hendaklah diniatkan. Dia kata niat, dalam kepala kita fikir apa? Niat sama tak macam dia? Mana tahu kepala dia macam mana? Jadi kita akan fikir niat tu yang ni, yang ada kat kita lah. Masing-masing ada maksud niat masing-masing. Sila-sila salah, itu bukan niat. Ramai orang masih lagi menganggap niat yang baca-baca kat kepala tu sahaja aku Allah, sahaja aku semayang. Ramai lagi masih menganggap itulah niat. Yang cakap sahaja tapi tak ada bunyi kat dalam kepala tu. Kenapa susah sangat? Sebab niat ni dekat hati dan dia bukan berlafaz. Maka bila dia bukan berlafaz, dia satu entiti. Entiti bukan. Lain macam lah punya. Dia satu makhluk. Boleh kata. Apa yang Allah cipta semua makhluk kan. Dia satu makhluk yang Allah cipta yang ada kat dalam, tak boleh nampak, tak boleh, semua tak boleh. Hanya kita je tahu. Jadi macam mana kita nak bagi tahu kat orang? Kita kadang-kadang sembang, niat lah, aku dah niat dah. Niat tu apa? Niat tu yang betul ke niat tu? Dalam kepala dia lah. Kita faham niat lain, orang ni faham niat tu maksud lain. Maksud niat. Bukan niat apa? Maksud niat tu apa? Niat itu adalah lintasan. Sembang aja cakap lintasan apa lintas. Macam dia nak lintas kat hati. Dia pun bayang. Jadi niat dia adalah seumpama kilat melintah kat hati. Tu kan niat. Macam mana niat? Lintasan lah. Nak buat. Itulah niat. Macam mana? Payah. Lepas tu niat paling payah sekali. Akhir sekali macam mana nak mudah? Sebut. Wajib disebut. Sebut kat mulut. Bila sebut kat mulut, apa sahaja yang keluar kat mulut mesti daripada hati. Kecuali orang melatah. Sebab tu apa keluar kat mulut akan ditulis. Apa saja yang keluar kat mulut mesti roket atid akan tulis. Jadi bila gitu maknanya dia asal daripada hati. Yang kita nak, hati tu maksud nak. Bila kita nak, keluar kat mulut. Nak tu niat tu. Nak tu lah niat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Keluar kat mulut yang bukan melatah, yang bukan yang bukan mengigau kan, yang sengaja. Yang keluar ma yalfidhu min qaulin. Apa yang keluar qaul, apa yang keluar kat mulut mesti rakyat antik tulis. Bila tulis maknanya dosa atau pahala. Dan dia tak termasuk yang tak sengaja tadi ni.
Jadi maknanya kenapa ditulis? Kerana dia nak lah. Dia nak cakap baik dapat pahala, dia nak cakap jahat. Jadi nak tu maknanya cakap kat mulut menandakan hati kita nak tu lah niat. Kata ada orang jangan tolak usalli ke nawaitu, jangan tolak. Kalau kita Allah ya sangat-sangat betul, sangat-sangat betul. Itulah tu masalah lagi tu. Dia anggap usalli itu wajib, sampai wajib pun ada. Kita cuma bagi tahu lafaz usalli nawaitu ada nilai. Jangan ditolak sebab dia ada nilai. Kalau belajar tahulah dia nilai, tapi dia bukan niat. Ada orang sampai melampau dia kata itulah niat. Itu bukan niat. Niat tidak bersusun. Niat tu lintasan. Ada yang kata cakap dalam kepala tadi. Tu masalah. Tak macam mana tak mengat. Kalau masuk dalam majlis ilmu insya-Allah boleh faham. Itulah jadi menyebabkan ada orang dia cuba untuk mengatakan tak payah nak usalli sebab nak bagi sebahagian kata orang yang kata tak wajib. Tu tujuan baik dia. Okeylah, tak ada masalah. Kenapa dia kata tak payahlah usalli ni? Tak ada masalah. Tapi jangan menafikan nilai dia. Peranan. Jangan menafikan peranan dia. Dia ada peranan tapi tak payah. Tak apa. Ni tak guna bid'ah apa tu tak mau pula. Tapi jangan menafikan peranan. Peranan ni kalau kita bahas satu-satu bab niat, Allah hai. Memang ya niat bab lafaz niat. Memang ya, dia satu benda yang baik. Jadi maka wajib disebut sebut dia kata, sebut. Bukan maksud sebut wajib dia niat. Tapi bila sebut automatiklah ada niat ganti. Kalau tidak macam mana boleh sebut kalau tak ada niat? Itu nama meratah. Bandar ada kona jauhnya. Usalli sunnatus subhi raka'atain lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat subuh 2 rakaat kerana Allah Taala. Itu niat dia. Perlu ke qabliyah subuh? Tak perlu. Tak perlu tu maksud tak wajib. Sebab apa tak wajib qabliyah subuh? Sebab tak ada ba'diyah subuh. Yang ada ba'diyah subuh aja, yang ada ba'diyah aja wajib qabliyah. Niat qabliyah. Yang ada ba'diyah aja wajib niat qabliyah. Sebab tu dia kata, maka wajib disebutkan diniatkan rawatib yang ada qabliyah dan ba'diyah itu disebut diniat akan qabliyah dan ba'diyah. Dan yang tiada ba'diyah disebut akan qabliyah. Dia kata disebut tapi tak wajib pun. Sebab tu usalli, dia bagi contoh usalli sunnatus subhi raka'ataini. Sahaja aku solat sunat subuh. Maknanya qabliyah. Tantah ba'diyah. Mana boleh ba'diyah tak ada. Maka boleh. Tak perlu qabliyah ba'diyah. Kalau nak letak qabliyah silakan. Atau usalli sunnatul asri raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat asar. Qabliyah ke ba'diyah? Sunat asar. Tak ada ba'diyah asar. Maka memadai. Dan zuhur atau maghrib isya. Zuhur maghrib isya usalli sunnatul zuhri qabliyatan. Tu wajib qabliyatan. Usalli sunnatul zuhri qabliyatan lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat zuhur sebelum qabliyah kerana Allah Taala. Sebab apa wajib? Sebab ada ba'diyah. Atau usalli sunnatul zuhri ba'diyatan lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat zuhur ba'diyah kerana Allah Taala. Kenapa kena niat ba'diyah? Sebab dia ada qabliyah. Soalan lagi. Walaupun dia ada qabliyah, tapi dia selepas sembahyang. Ba'diyah, katalah ba'diyah. Kenapa wajib niat ba'diyah? Wajib niat ba'diyah kerana ada qabliyah. Tapi ba'diyah dia buat lepas sembahyang. Jadi kenapa kena niat ba'diyah? Boleh faham tak poin dia kat sini? Tadi kenapa tak payah niat qabliyah pada subuh? Sebab dia tak ada ba'diyah, tak payahlah niat. Mana boleh solat ba'diyah pun tak boleh. Haram hukumnya, tak boleh. Maka memadai saja aku sembahyang sunat subuh tanpa ada qabliyah. Sekarang ni dia solat zuhur, dah solat qabliyah sebab sebelum tu dah solat zuhur, sekarang ba'diyah. Sekarang nak solat ba'diyah. Kenapa kena wajib niat ba'diyah juga sedangkan qabliyah dah buat sebelum? Jadi tak ada solat lain selain daripada ba'diyah. Tapi kenapa kena niat juga? Wajib. Sebab qabliyah boleh buat selepas sembahyang mazhab Syafi'i. Qabliyah subuh. Qabliyah subuh. Qabliyah zuhur. Qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya boleh buat selepas.
Qabliyah subuh boleh buat lepas subuh. Qabliyah zuhur boleh buat lepas zuhur. Lepas main zuhur. Bukan lepas zuhur tu habis zuhur, lepas main zuhur. Boleh. Habis nama Qabliyah. Nama je Qabliyah. Tapi dia boleh buat sebelum dan selepas. Tapi Ba'diyah berbeza. Ba'diyah, nama Ba'diyah selepas. Hanya boleh buat selepas semayang aja, tak boleh buat sebelum. Dua. Qabliyah, nama solat sunat sebelum asar. Boleh buat lepas asar. Walaupun lepas asar waktu haram semayang. Nama solat sunat sebelum subuh. Boleh buat lepas subuh. Walaupun nama dia solat sunat sebelum. Niat sahaja aku solat sunat sebelum subuh. Bila ni? Lepas subuh. Dia buat lepas subuh. Boleh. Bukan qada, tunai. Adaan. Bukan qada, tunai. Bila habisnya? Bermula Qabliyah boleh semayang. Bermula masuk waktu. Masuk waktu zuhur bolehlah Qabliyah. Masuk subuh bolehlah. Masuk maghrib bolehlah Qabliyah. Bila habis Qabliyah? Bila masuk waktu lain. Habis waktu. Kalau zuhur, bermula masuk zuhur, boleh Qabliyah. Qabliyah boleh buat walaupun lepas solat zuhur. Bila lagi boleh? Sehingga masuk asar. Asar baru tak boleh Qabliyah dah. Ba'diyah berbeza. Ba'diyah, bermula Ba'diyah bukan masuk zuhur kan. Bermula Ba'diyah setelah solat zuhur. Lepas solat zuhur baru boleh. Bila last sekali tak boleh sampai masuk asar. Jadi maknanya Qabliyah dengan Ba'diyah ni dia mula berbeza. Mula boleh tu berbeza, akhir yang sama. Mula berbeza. Qabliyah mula masuk waktu. Ba'diyah mula selepas solat, selepas waktu. Tapi dia berakhir waktu yang sama, iaitu habis waktu. Tapi kita bila faham Qabliyah, kita kata sebelum, kena buat sebelum, lepas tak boleh. Tidak, itu mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i boleh. Dan dia bukan jadi qada, dia jadi tunai. Dia jadi tunai. Sebab tu wajib niat Ba'diyah juga. Zuhur tu wajib niat Ba'diyah. Maghrib wajib niat Ba'diyah. Sedangkan itu dah lepas solat Maghrib. Lepas solat Maghrib, kalau kita ambil lepas solat Maghrib, mana boleh solat Qabliyah sebelum, sebab dah lepas kan. Kita kata gitu, sebab tu kita kata tak boleh. Sebenarnya boleh. Bila boleh? Selepas Maghrib, mungkin Qabliyah, mungkin Ba'diyah dia akan sembahyang. Maka wajib niat Ba'diyah ataupun Qabliyah. Jadi kalau dia nak buat sekaligus boleh. Dia nak buat sekaligus boleh. Macam mana? Dia niat nak buat sekaligus. Dia tak sembahyang Qabliyah Zuhur ataupun Qabliyah Maghrib tak sembahyang. Qabliyah Isyak pun dia tak sembahyang. Dia buat lepas, kata Isyak lah, dia tak buat Qabliyah Isyak. Lepas Isyak, lepas main Isyak, dia buat Qabliyah dengan niat sahaja aku solat sunat Qabliyah Isyak. Okay, lepas main Isyak. Dan lepas pada 2 rakaat. Lepas pada tu sahaja main 2 rakaat lagi. Sahaja aku sembahyang sunat ba'da Isyak. Boleh. Adaan ke qadaan? Adaan, tunai, bukan qada. Boleh anak gabung. Ada tak cerita pasal gabung? Tak ada, habis dah ni. Tak apa, kita masuk bab lain. Boleh anak gabung. Gabung pun boleh. Gabung macam mana? Kalau Zuhur 2 muakkad, 2 ghairu muakkad. Ba'diyah dia 2 muakkad, 2 ghairu muakkad kan? Gabung 4-4. Maksud 4 rakaat 1 salam. 4 rakaat 2 salam pun boleh. 4 rakaat 1 salam pun boleh. Buat apa ni? Sembahyang Qabliyah Zuhur. Berapa? 4 rakaat. Ya 4 rakaat. Gabung. Boleh. Ba'diyah 4 lagi. Boleh. Boleh juga Qabliyah dengan Ba'diyah gabung sekali. Kita kata dia tak gabung dulu. Lepas sembahyang Zuhur, dia tak sembahyang Qabliyah lagi. Dia buat 4 rakaat direct. 4 rakaat direct. Apa dia? Qabliyah. Dan dia buat 4 rakaat direct Ba'diyah. Boleh. Dia gabung muakkad dengan ghairu muakkad. Ataupun dia boleh buat macam ni. Dia sembahyang 2 rakaat Qabliyah Zuhur. Muakkad. Dia buat 2 rakaat lagi Qabliyah Zuhur. Ghairu muakkad. Dia buat 2 rakaat lagi Ba'diyah Zuhur. Direct. Lagi panjang daripada sembahyang Zuhur. 2 rakaat Ba'diyah Zuhur. Dia niat tu. 2 rakaat lagi Ba'diyah Zuhur ghairu muakkad. Ataupun 4-4. 4 rakaat muakkad dengan ghairu muakkad Qabliyah. Buat ni lepas Zuhur ni. Buat sebelum Zuhur pun boleh, lepas Zuhur pun boleh. Lepas tu 4 rakaat lagi Ba'diyah Zuhur. Boleh buat 1 salam, boleh buat 2 salam. Boleh buat 1 tahiyat 4 rakaat direct, la tahiyat akhir. Boleh buat 2 tahiyat macam tahiyat awal. Buat tahiyat awal. Boleh gabung 8-8. Kalau 4-4 kan 8.
empat-empat hanya ada dekat Zuhur je lah, yang lain tak ada, maksud sembahyang lain tak ada. Maka dia tak sembahyang qabliyah, dia sembahyang Zuhur. Lepas Zuhur dia sembahyang 8 rakaat direct. Sahaja aku solat sunat qabliyah dan ba'diyah Zuhur 8 rakaat. Tarik nafas panjang. Samani rakaatin. Usalli sunnatul zuhri, boleh juga sunat zuhur qabliyatan wa ba'diyatan samani rakaatin lillahi ta'ala, ataupun masih Melayu lah 8 rakaat kan Allah Ta'ala. Boleh buat satu salam, bukan, boleh buat satu tahiyat 8 direct. Boleh buat 2 tahiyat, tahiyat awal letak 2 sebelum 6 rakaat ke-6, letak tahiyat awal. Kalau nak buat, boleh juga buat satu je, tahiyat akhir je ada. Kalau buat tahiyat awal, tak sunat dah baca surah selepas rakaat ke-7 dan ke-8, tak sunat dah. Kaedahnya lepas solat, selepas tahiyat awal tak sunat baca surah. Sebab tu kita tak baca surah rakaat 3 dan 4, sebab kita baca tahiyat. Kaedah dia lepas tahiyat awal tak sunat baca surah. Surah hanya sebelum tahiyat awal. Jadi kalau dia solat 8 rakaat tadi, dia buat straight, dia boleh baca 88 surah. Ni orang rajin ni, kita cerita sembang sembang kencang ni. Buat dia tak 8 rakaat direct, boleh baca surah 88. Kalau nak buat tahiyat awal, kena hanya boleh 6 saja. Kalau buat tahiyat awal dekat 4, hanya boleh 4 kali aja. Macam tu. Tapi setengah ulama kata tak boleh buat kat 4, dia kena buat kat 6 juga. Dia kena last kali 2. Lepas pada tu tak sunat dah baca surah 7 dengan 8. Boleh buat direct. Saya biasa kalau Tok Guru kata, kalau nak buat macam ni masa sembahyang tu, bila orang nak cari kita, orang nak jumpa kita, kita tak nak jumpa dia. Kita pun tak tahu. Allahu akbar. Baca surah, rukuk sujud sampai bangun rakaat kedua, dia tunggu. Tak apa. Rakaat kedua dah rakaat kedua. Lepas tu pop rakaat ketiga. Tunggu ni rakaat keempat, rakaat kelima. Memang dia belah, faham orang tak nak jumpa dia. Sampai 8 rakaat boleh buat gabung. Okey, apa beza sikit lagi? Apa beza di antara buat qabliyah tadi, buat sebelum dengan selepas? Ada beza tak? Sah memang sah, boleh memang boleh. Solat qabliyah isyak buat lepas isyak kan boleh. Apa bezanya? Bezanya pahala aja. Kalau qabliyah buat qabliyah, ba'diyah buat ba'diyah, full mark, pahala penuh. Kalau qabliyah buat ba'diyah, kurang sikit. Kalau letak 80 markah, 90 markah gitulah. Letak je markah tu, kurang sikit. Tapi tetap markah banyak juga. Markah banyak juga, dia kurang sikit sebab qabliyah dia pergi buat ba'diyah. Okay. Kalau dia buat tu qabliyah, dia pergi buat ba'diyah ada atas sebab-sebab yang diterima syarak, tetamu datang rumah, ada kuliah yang di maaf syarak, tak sempat, masuk-masuk imam dah sembahyang, takkan nak qabliyah belakang. Ada sebab yang diterima syarak, maka sembahyang qabliyah dia lepas sembahyang fardu tadi pahala penuh juga. Sebab dia bukan sengaja. Dan diterima syarak lambat dia. Kalau tak diterima syarak lambat dia, kurang sikit pahala, sikit je pun. Okay. Yang terakhir pendapat Ibn Hajar kena buat berasingan. Pendapat Ibn Hajar kena buat asing-asing juga, tak boleh gabung-gabung tu Syekh Ramli. Dan walaupun Syekh Ramli kata boleh buat gabung-gabung saya sebut tadi, saya selalu sebut kaedah ni. Ada orang siap hafal lah sebab banyak kali saya nak sebut. Saya nak sebut lagi sekali. Makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Lagi banyak perbuatan, lagi besar fadilat. Kalau buat 8 rakaat direct, berapa kali salam? Sekali. Berapa kali Fatihah? Fatihah sama kan? Berapa kali salam? Sekali. Berapa kali takbiratul ihram? Sekali. Berapa kali tahiyat? Duduk tahiyat? Sekali. Berapa kali baca tahiyat? Sekali. Berapa kali salam? Sekali kan? Buat 8 rakaat. Kalau buat 2 sampai 8, itu kan boleh kan? Maka takbiratul ihram 4 kali. Salam 4 kali. Tahiyat 4 kali. Duduk tahiyat 4 kali. Jadi makana aktsaru fi'lan, lagi banyak perbuatan, kana aktsaru fadlan, lagi banyak pahala.
Jadi mana kita nak pilih? Walaupun boleh gabung, pilih yang tadi. Sebab tu solat yang terbaik dua. Solat sunat yang terbaik dua. Sebab apa? Sebab banyak dapat buat, banyak dapat salam. Setiap takbiratul ihram pahala besar, setiap salam pahala besar. Buat 8 direct sekali je dapat salam. Takbiratul ihram sekali. Betul? Sama lah juga gabung puasa bersama. Boleh tak gabung puasa? Memang boleh. Gabung puasa qada Ramadan dengan Syawal boleh. Tapi kalau asing kan, maka na aktsaru fi'lan, lagi banyak perbuatan, aktsaru fadlan. Buat 6 qada 6 perempuan haid kan, qada 6 puasa sunat Syawal. Lagi bagus. Lagi bagus. Sebab tapi macam mana pun boleh gabung. Allah alam. Kita mesti dekat witir. Sembahyang witir. Itu sudah dengan tasbih kafarah.